Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang sedang mengikuti live dari Anjung Rakyat Progresif. Pada malam ni kita bertajuk tentang wanita penentu siapa tawan Putrajaya. Okey, di sini kita ingin memperkenalkan dua panelis yang kita jemput khas pada malam ini, iaitu mana dia? Sekejap Cik Amelia Zainabila merupakan Timbalan Ketua AMK Wilayah. Hai Amelia, terima kasih kerana sudi datang. Assalamualaikum Kak. Okey, dan seterusnya Yuslaini Azmin daripada Cabang Batu. Hai. Hai, terima kasih sebab jemput untuk buat kesetiaan ini ya. Ya, terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Kita sebenarnya nak bincangkan tentang tajuk wanita. Okay, so yang kita hadir sekarang ni semua wanita-wanita lah. So sebenarnya kita nak kupas tentang wanita yang kita kupas tajuk hari ni lah, iaitu pasal apa nama tajuk dia tadi? Wanita penentu siapa yang Yes, okay, good. Okay, sebenarnya kita nak tanyakan soalan kepada Amelia. Ya, boleh. Okey. Pada sidang parlimen bulan lalu, kita telah rekodkan jumlah pengundi berdaftar sebanyak 21,113 orang. Jadi dari jumlah tersebut terdapat 50.97% wanita. Okey. Jadi kira separuh lah pengundi itu. Jadi sebagai mukadimah lah untuk forum pada malam ni, bagaimana Cik Amelia ni melihat perkembangan situasi ini dan mungkin apa impaknya kepada trend pengundi menjelang PRU 15 yang akan datang? Silakan. Okey, terima kasih. Sebelum tu, terima kasih lagi sekali sebab menjemput saya dalam sesi malam ni. Tajuk dia cukup menarik ya. Wanita penentu siapa tawan Putrajaya. Jadi, jomlah kita kupas sama-sama. Berkenaan tajuk yang pertama tadi, soalan yang pertama daripada Kak Iza. Bagaimana melihat perkembangan situasi, melihatkan kepada percentage ataupun peratusan yang separuh wanita kan. 50.97% jumlah pengundi di Malaysia adalah wanita. Bagi saya, ia adalah satu angka yang sangat besar. Dan angka ini juga adalah sangat penting terutamanya kepada parti politik di Malaysia lah. Walau bagaimanapun bagi saya angka ini takkan bawa apa-apa maksud, takkan bawa apa-apa makna sekiranya kita tidak berhasil untuk membawa keluar jumlah itu untuk dijadikan atau diterjemahkan sebagai undi. Itu paling penting. Walaupun kita ada nombor yang besar di situ, tapi sekiranya tidak dapat membawa apa-apa impak, dia hanyalah satu angka semata-mata. Jadi sangat penting untuk parti politik terutamanya untuk meraih undi daripada pengundi-pengundi wanita ini supaya mereka keluar mengundi. Kita tahu melihat daripada PRU yang lepas dan juga daripada PRN yang sebelum ini, peratusan orang yang keluar mengundi adalah sangat rendah. Jadi itu perlu ditambah baik oleh semua parti, bukan saja parti yang saya wakili iaitu Parti Keadilan Rakyat, tetapi juga semua parti. Dan banyak faktor yang saya lihat kita dapat
kita dapat implement atau kita dapat guna pakai untuk merubah atau memberi impak kepada trend pengundian menjelang PRU 15 nanti. Sebagai contoh yang pertama yang saya nampak, kita boleh meletakkan calon lebih ramai calon-calon wanita untuk bertanding semasa pilihan raya. Bukan saja di DUN tetapi juga di Parlimen, sit Dewan Rakyat itu sendiri. Kerana kita tengok pada masa kini, kita hanya ada 33 orang ahli parlimen daripada 222 orang ahli parlimen di Dewan Rakyat. Itu adalah satu angka yang sangat kecil jika kita bandingkan dengan peratusan 50.97 tadi. Jadi pada hemat saya kira sepatutnya peratusan yang ada ini, peratusan ahli parlimen ini harus reflect atau harus terjemah bersamaan dengan peratusan pengundi yang kita ada. Dan adakah representasi daripada 33 orang ahli parlimen ini cukup untuk kita cover 50.97% tadi? Jadi bagi saya tidak cukup lagi lah. Itu soalan yang pertama. Dan kajian juga ada mengatakan yang pemilihan atau representasi ahli parlimen itu sendiri, baik lelaki maupun perempuan, akan membawa kesan kepada keutamaan polisi-polisi yang mereka bawa. So, jadi sekiranya kita mempunyai ahli parlimen wanita yang tidak cukup, mereka ini tidak boleh membawa isu-isu atau mereka ada limitasi untuk membawa isu-isu berkenaan dengan wanita. Itu satulah. Jadi bagi saya ada 3 poin saja yang saya ingin bawa dekat sini. Undi wanita itu sangat signifikan sebab peratusan dia adalah sangat tinggi. Yang kedua, kita harus meletakkan lebih ramai ahli-ahli atau calon-calon yang untuk bertanding semasa PRU 15 terutamanya. Dan kita tahu juga 30% merupakan satu peratusan yang diguna pakai secara global untuk kita meletakkan representasi gender, tetapi itu adalah kota yang ditetapkan, 30%. Tapi sekiranya tanya kepada saya tak berapa bersetuju dengan sistem kota itu sendiri, dan saya akan ulas mungkin part terakhir daripada soalan-soalan ini nantilah. Dan yang ketiga, poin saya ialah isu-isu atau solusi yang dibawa akan lebih responsif kepada wanita sekiranya kita ada lebih ramai representasi wanita dalam politik itu sendiri. Dan yang terakhir, ini yang last, parti politik itu sendiri tidak seharusnya mengambil ringan undi wanita ini sebab wanita ni membawa satu representasi yang besar, nombornya sangat besar. 50% tu separuh tau. Itu adalah sangat penting lah untuk kita ambil kira. Ya. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Amelia. Okey, nampak kota tu dia nak kupas lagi. Saya pun nampak macam kota punya isu ni selalu dibangkitkan untuk wanita, calon wanita kan. Macam bila orang kata wanita kota dia sekian-sekian. Jadi ada benda yang kita kena kupas lebih lah. Kenapa kota tu selalu disebut di kalangan wanita di dalam PRU. Okey, tak apa. Kita tujukan soalan seterusnya pada Leni. Okey, kesedaran politik ni di kalangan wanita di negara ini masih lagi berada tahap minima sebenarnya. Ramai wanita tak interested sangat tentang politik ni. Jadi mengikut tesis saudara Azman Haji Muttalib dari USM, tahap sedar politik di kalangan wanita ni di peringkat tahap 23% saja. Agak rendah lah. Jadi minat wanita untuk join politik ni agak kurang. Kita tak tahu kenapa, tapi jika wanita tidak begitu berminat kan dengan betapa pentingnya politik dalam kehidupan, maka mungkin peratusan wanita yang akan keluar mengundi pun akan rendah. Betul. Jadi ianya akan menidakkan kuasa wanita dalam menentukan kemenangan, siapa yang akan menang. Betul. Jadi apakah pandangan Leni sendiri mengenai kenyataan ini dan apakah langkah penyelesaian yang boleh Leni cadangkan berkaitan masalah ini? Silakan. Okey, terima kasih saudari moderator. Okey, untuk pernyataan yang diberikan oleh kajian saudara Azman tadi, saya tak tahu dia merujuk kepada kajian yang sebelum Tanah Melayu ke ataupun selepas merdeka tahun bila, sebab kalau ikut sejarah kita punya penglibatan wanita dalam politik di Tanah Melayu itu sendiri bergerak aktif pada tahun 1946. Kalau kita ingat penglibatan kaum ibu oleh UMNO sendiri, kaum ibu pada waktu itu bukannya dalam UMNO tetapi adalah satu sayap NGO, sayap wanita
yang diketengahkan untuk menuntut kemerdekaan, dan mereka bergerak bersama dengan UMNO lah, dan ketika itu adalah salah satu nadi kepada sayap gerakan pemimpin-pemimpin wanita di tanah Melayu lah. Selepas kita mendapat kemerdekaan, kaum ibu seterusnya terus menyertai UMNO dan menjadi sayap wanita lah, dan mereka tukar daripada kaum ibu itu tukar kepada namanya, dimodernisasi kepada Gerakan Wanita UMNO, dan kita kenal lah hari ini sayap wanita UMNO sekarang. Itulah daripada kaum ibu, dan beberapa tokoh yang agak terkenal saya rasa ramai kot. Aisyah Ghani itu adalah salah satu pelopor dalam Gerakan Wanita UMNO yang cukup lantang bercerita tentang soal partisipasi wanita dalam bidang politik. Dan kalau kita tengok based on turutan daripada 1955 sebelum merdeka, partisipasi politik kita sehingga 2018, sebenarnya peningkatan itu ada. Pada pertama kalinya kita buat pilihan raya sebelum merdeka 1955, dia ada satu test water lah pada waktu tu kan. Kita daripada 55, satu orang sahaja, daripada 55 wakil tu ada satu sahaja representasi wanita, iaitu mewakili 2%, dan seterusnya dia meningkatlah 2, 4%, 7%, 10%, dan pada akhirnya tsunami politik itu terjadi pada 2008, naik sampai 12%, hingga hari ini barulah naik sampai 15% ke 16% yang PRU14. Jadi sebenarnya evolusi terhadap partisipasi wanita itu ada, tetapi betul masih lagi di tahap yang rendah, dan saya kira perkara-perkara itu perlu perlu parti-parti politik ambil maklum tentang tentang partisipasi wanita yang sangat penting untuk menggerakkan sayap politik itu sendiri. Dan saya rasa apabila ada kebanyakan parti politik lah, boleh kata daripada UMNO ataupun PAS sendiri pun sebenarnya tidak begitu menggalakkan. Walaupun UMNO adalah pelopor kepada gerakan-gerakan wanita yang aktif dalam politik, tetapi partisipasinya lebih kepada bersikap politik deskriptif, sekadar hanya untuk menunggang isu-isu populis. Kita nak ada wakil wanita, jadi kita kena letakkan calon wanita, walaupun calon tersebut tidak mempunyai credibility, tidak punya integriti, ataupun tidak mempunyai substance dalam politik. Itu satulah. Berbanding dengan pembangkang, walaupun kita punya representasi wanita dalam politik itu lebih rendah, tetapi kita punya wakilnya adalah politik substantif, di mana kita membawa idea-idea pembaharuan. Ini adalah dua kaedah yang berbeza lah di antara ideologi kanan dengan ideologi kiri, yang sehingga pada hari ini pun kita tengok selepas tsunami politik pada 2018, kita boleh nampak lebih ramai ahli politik wanita, especially daripada pihak pembangkang, yang mencalonkan wanita-wanita yang mempunyai idea lah, yang berbentuk substantif, yang lebih menonjol ke hadapan dari sudut kepimpinan, berbanding dengan UMNO. Walaupun UMNO mempunyai calon wanita yang lebih tinggi berbanding Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Harapan pada ketika 2008 hingga 2018, tetapi kita punya quality leadership itu lebih kepada wanita dalam pembangkang itu sendiri. So jadi saya rasa untuk kata kita tak cukup untuk kita kata wanita ni masih lagi belum mencapai kesedaran tu, saya rasa tak adalah. Tetapi ia sudah ada evolusinya, dan kalau menurut UNICEF kita ada 5 tahap untuk sampai ke tahap di mana kita sekarang, iaitu pertamanya daripada kebajikan, tahap yang kedua adalah perolehan, ketiga kesedaran, keempat partisipasi, dan kelima kawalan. Dan kalau ikut kira sekarang kita sedang berada dalam tahap kesedaran. Pada mulanya pada tahun 1940-an yang mula-mula kaum ibu punya movement tu,
baru bercakap soal kebajikan, macam mana kos sara hidup, apa yang wanita perlu untuk duduk sama taraf dengan lelaki dan bagaimana kita nak hapuskan sistem-sistem feudal. Itu yang diperjuangkan. Pada hari ini barulah kita dapat kesedaran. Kita masih belum ada partisipasi yang banyak dan itu adalah itu tahap yang keempat. Dan masih lagi ada banyak perkara yang perlu dilakukan oleh negara-negara seperti negara Asia, uh, even di negara Eropah juga sebenarnya tidak begitu banyak. Tetapi kalau kita nak tengok contoh representasi wanita yang lebih baik, mungkin kita boleh tengok Nordic country lah. Kita tengok dekat Finland, dekat Sweden. Nah, itu adalah contoh-contoh yang boleh kata bagus. Mungkin sebab daripada sudut sejarah mereka dan geografi mereka, mereka tak ada sejarah yang tahap apa. Kalau kita ni kita ada struktur monarki kan, sistem raja berpelanggan-pagaan, even di UK dan sebagainya ada sistem monarki, tapi di sana tak ada. Jadi partisipasi wanitanya lebih ke hadapan dan kita tak ada masalah, mereka tidak ada masalah dengan isu-isu seperti isu-isu keagamaan sangat. Dan kita kat Asia ni kita ada isu-isu yang menghalang kenapa wanita ini ke depan, terutamanya bila kita sebut agama. Jadi apa solusi yang kita perlu kehadapankan untuk lebih ramaikan partisipasi wanita dalam bidang politik? Kalau saya selalu dengar banyak forum lah. Kalau kita pergi dekat forum-forum WHO ke, pergi UN Women ke, mesti nak cakap pasal isu berapa persen woman representative dalam politik. Tetapi kita lupa satu perkara, iaitu berapa ramai wanita-wanita yang kita boleh create leadershipnya daripada peringkat akak umbi di sekolah, di universiti, NGO, di syarikat-syarikat JLC ataupun di kementerian itu sendiri. Kita sebenarnya gagal untuk faham isu root cause problem kenapa wanita ini susah untuk kehadapan, sebab kita asyik fokus wanita kita nak bersaing dengan lelaki, kita kena ada dalam pembuat dasar, tetapi kita tak pergi ke peringkat bawahan, ke peringkat akar umbi. Kenapa kita masih gagal nak dapat character leadership seperti itu? Sebenarnya kita perlu ambil approach bottom to top, bukan top to bottom. Bila kita pergi pembuat dasar baru kita tengok kat bawah-bawah pun kurang, pada akhirnya kita hanya fokus kepada untuk capai persen-persen yang dituntut oleh sesebuah parti politik. Tapi untuk saya, bila ada sistem kuota yang di mana Pakatan Harapan sendiri ada sistem kuota untuk wanita, saya rasa itu bagus. Cuma mereka perlu faham dahulu kenapa kita susah nak dapat 30% tu sampai sekarang. Kerana daripada peringkat bawahan kita sendiri pun gagal nak bagi wanita untuk duduk ke hadapan. Contohlah paling saya ambil parti kita sendirilah. Kalau nak pergi JTRP ke apa, ataupun kita nak pergi dekat ketua cabang, kebiasaannya adalah lelaki, bukan wanita. Jadi itulah masalah-masalah utama kenapa saya rasa orang gagal faham kenapa kita sampai sekarang kita stuck. Dan Malaysia adalah negara di Asia Tenggara yang jauh ketinggalan compare dengan negara Thailand ke, negara Vietnam ataupun Singapura sendiri. Indonesia pun kita jauh ketinggalan. Jadi ini adalah masalah utama Malaysia. Sebab kita terlampau fokus nak kejar dekat negara Eropah ataupun Nordic country. Tapi negara kita ni sebenarnya kita gagal menyelesaikan isu-isu utama yang kat bawah. Jadi untuk mengatasi masalah partisipasi wanita, pada saya berbalik kepada akar umbi, kita perlu ramaikan pemimpin wanita di peringkat komuniti, di NGO, di syarikat-syarikat JLC dan sebagainya, barulah kita boleh nak push kepada pembuat dasar. Dan paling kurang untuk orang politik, untuk parti politik, jika benar anda inginkan 30% itu dipenuhi, latihlah pemimpin-pemimpin wanita anda di peringkat akar umbi yang pegang jawatan penting di dalam parti itu. Latih dia supaya mereka tahu buat kerja akar umbi dan ada achievement level di peringkat grassroots. Jadi bila dia nak naik ke atas, orang pun tak akan underestimate dia. Dia ni datang dari mana kan? So benda-benda macam tu lah yang saya rasa orang masih lagi tak dapat nak grab. Itu sahaja saya punya pendapat. Terima kasih Leni. Saya setuju anak muda cakap Leni. Dia wanita ni dia sebenarnya kesimpulannya dia tak ada siapa yang nak pushkan dia ke
ke atas tau. Dia tak ada confident, mungkin dia rasa macam betul ke okey ke kalau aku nak ke depan, ataupun nanti ada orang yang akan mengata ataupun mempertikaikan kehadiran kita yang baru lagi. To be honest, macam saya pun, saya masih baru. Jadi kita rasa walaupun berpengalaman dalam syarikat GLC, pendidikan dan sebagainya, tapi masih confident level dalam politik ni dia berbeza. Satu environment yang baru yang kita rasa macam is it okay to do this or to do that? Dia berbeza. So betul. Jadi kemungkinan kalau kita dapat train orang-orang yang ada potensi daripada akar umbi untuk naik ke atas, insya-Allah diorang boleh ke hadapan untuk menjadi wakil rakyat suatu nanti, insya-Allah. Okey, baik, pulang pada Amelia. Soalan kedua okey, kita selalu nampak ramai orang memberi stigma yang meremehkan terhadap wanita yang berpolitik, especially kan. Wanita disering dikaitkan dalam membuat keputusan mengikut emosi, kan, belagak lah, atau bila berada di tampuk kepimpinan sebagai seorang wanita muda yang progresif, sebenarnya apakah jawapan yang boleh kita berikan directly yang memudah orang faham? Seringkali yang suka meremehkan kepimpinan penglibatan wanita dalam semua bidang, khususnya politik. Silakan. Okey, terima kasih saudara moderator. Pertamanya saya rasa perlu difahami bahawa emosi itu adalah sangat subjektif bagi semua orang sebenarnya. Jadi saya bagi dua case lah, dua contoh ya. Contoh wanita pertama, wanita itu adalah sangat menjiwai atau passionate about isu yang dibawa. Jadi orang boleh juga cakap, oh wanita ni emosi. Hanya sebab dia membawa satu isu tu dengan penuh semangat atau keyakinan kan, orang boleh kata itu emosi juga. Yang kes yang kedua ialah apabila wanita tu mempunyai satu empati yang tinggi, ataupun sekiranya for example kita cakap bila bercakap mengenai isu keganasan rumah tangga, mungkin satu pemimpin tu merasa sangat sedih dan dia menangis depan tu. Nah, orang juga boleh cakap wanita ni emosi. Tapi sebenarnya emosi itu sangat subjektif, dan dua-dua contoh yang saya berikan tadi ni perlu sebenarnya ada sifat tu pada seorang pemimpin. Cuma cara seseorang atau individu itu tengok macam mana emosi itu sendiri yang saya rasa memainkan peranan lah. Dan juga selain tu saya rasa kita tidak boleh pukul rata semua wanita hanya sebab mereka menunjukkan emosi mereka. Sebab semua orang ada emosi. Semua orang lelaki pun ada emosi kan? Ada emosi. Jadi untuk mengatakan seseorang wanita itu beremosi, saya rasa itu adalah mungkin ego seseorang individu tengah bercakap di dalam diri dia. Okay? Mungkin dia insecure juga, kita pun tak pasti kan. Jadi itu point saya yang paling penting, ialah kita tidak boleh pukul rata. Sekiranya wanita itu mempunyai bakat kepimpinan yang baik, maka kita harus beri platform itu pada beliau. Okey, dan kita juga tahu di Malaysia sendiri kita ada banyak ahli parlimen, banyak pembuat dasar, kita ada banyak leaders sendiri, baik di dalam GLC ataupun di dalam corporate sectors lah. Tapi kita boleh tengok dekat sini, contohnya saya bagi contoh yang paling dekat dengan kita adalah pembuat dasar, ahli parlimen di Dewan Rakyat. Okey, kita ada 33 tadi saya cakap kan, 33 representasi daripada ahli parlimen wanita. Tapi daripada 33 itu sendiri, kita dapat tengok ada setengah daripada mereka adalah seorang pemimpin yang baik. Ada setengah daripada mereka tidak boleh menjadi pemimpin yang baik. Jadi dekat situ kita boleh menilai dengan sendirinya. Dan lagi sekali saya ingin tekankan, kita tidak boleh pukul rata semua wanita dan generalizekan wanita itu sendiri. Sebagai contoh lah, lagi satu isu yang saya ingin bawa ya, isu berkenaan Menteri Pembangunan Wanita, Rina Harun. Kita semua tahu terdapat satu video yang tular yang dimuat naik sendiri oleh Rina Harun bersama dengan pelakon dan usahawan Rosyam Noor, dan kita dapat lihat sendiri seorang Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengeluarkan atau membiarkan perkara-perkara yang memperlekehkan wanita itu terjadi di depan mata dan tanpa segan silu muat naik di dalam sosial media beliau sendiri. Jadi kita mengharapkan wanita-wanita untuk mengangkat martabat, tapi sekiranya ini pemimpin-pemimpin yang kita ada, maka kita harus buang. Jadi saya sendiri sebenarnya kalau nak tanya, saya telah keluarkan satu statement atau kenyataan media berkenaan isu ini, dan saya mengatakan dengan secara tegas, Rina Harun harus meletakkan jawatan atas sebab beliau tidak mempunyai kompetensi untuk berada di posisi berkenaan lah.
Dan selain tu bagi saya setuju dengan apa yang saudari Yuslaini mengatakan sebentar tadi. Kita perlu build atau kita perlu pengkaderan itu di dalam satu parti politik itu sangat penting. Bukan hanya di parti politik tetapi di dalam komuniti itu juga. Untuk kita build kita punya leaders daripada tak ada apa-apa, kita yang angkat mereka dan beri mereka latihan dan sebagainya, support. Dan satu lagi poin yang sangat penting saya rasa adalah women empowerment, kerana kita boleh tengok saya tak tahulah di dalam corporate sectors ataupun dalam parti politik itu sendiri sebenarnya ada je yang mendengki dan sebagainya. Kau naik, kau boleh naik, kenapa aku tak boleh naik? Benda-benda macam tu. Jadi bagi saya itu kita harus letak tepi. Sifat-sifat sebegitu kita harus buang dan kita harus sama-sama bangunkan wanita. Itu yang paling penting. Supaya kita dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum lelaki juga. Okey. Dan selain daripada tu, saya rasa wanita di dalam PKR itu sendiri, kalau kita bercakap pasal parti lah, wanita di dalam parti itu sendiri sangat mempunyai satu privilege ataupun kita ada special privilege sebab kita tengok wanita muda sebagai contoh saya dan juga saudari Yuslaini, kita boleh memilih untuk berada di dalam sayap Angkatan Muda Keadilan ataupun sayap wanita atau kedua-duanya sekali. Tidak ada masalah dekat situ kerana kedua-dua sayap ini melatih kita dari sudut yang berbeza. Jadi ini yang saya rasa sangat menarik dalam parti politik PKR khususnya keadilan, dan saya rasa saya tak pasti ada ke tak dekat parti lain sebab kita tengok kalau Barisan Nasional mereka ada pemuda, mereka ada puteri, mereka ada wanita. Jadi dekat situ dah nampak segregate dah. Lain. Kau tak boleh masuk sini, kau tak boleh masuk situ. Dan satu lagi idea yang sangat radikal yang saya rasa mungkin kita boleh implement in the near future ialah sekiranya kita dah achieve satu level yang wanita adalah boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan lelaki ataupun yang lain-lain, kita tak perlukan sayap di dalam sebuah parti politik. Kita tak perlukan sayap wanita, kita tak perlukan sayap AMK. Tapi itu adalah satu idea yang maybe saya rasa mungkin radikal pada sesetengah orang lah. Dan saya rasa juga kita harus menjadi satu role model. Parti-parti politik ini sendiri sebenarnya mempunyai kuasa untuk trickle down the effects, kita kata. Contohnya kalau kita dah latih satu pemimpin itu di peringkat pusat dan mereka ini, pemimpin wanita ini boleh trickle down the effect kepada komuniti-komuniti lain. Yang penting kena ada satu sifat yang nak empower orang lain juga. Itu sangat penting. Sekiranya kita sangat selfish, kita kata aku je nak naik dan tak bawa orang lain bersama-sama dengan kita, itu bukanlah satu semangat kesetiakawanan yang baiklah dalam sesebuah parti politik lah saya rasa ya. Dan saya juga ingin menyebut berkenaan isu kuota tadi yang saya sebutkan. Saya sebenarnya melihatkan 30% itu adalah satu mungkin nombor yang baik di situ, tapi saya tidak bersetuju sekiranya kita wujudkan satu kuota hanya untuk kita nampak, oh aku dah bagi wanita representasi di peringkat tersebut. Tapi sebenarnya wanita itu mungkin tidak kompeten. Tapi disebabkan kita nak memuaskan 30% tu, kita letak je siapa, kita sumbat je siapa. Itu tidak boleh berlaku di Malaysia bagi saya. Dan saya rasa pada hari ini di Malaysia dalam environment politik itu sendiri, saya lihat kita di atas landasan yang betul, kita ke arah yang lebih baik, kita telah memberikan banyak juga ruang dan peluang kepada wanita-wanita, terutamanya wanita muda untuk ke depan. Dan sebagai contoh saya sendiri pun, saya adalah timbalan Ketua AMK Wilayah Persekutuan yang sebelum ini saya rasa tidak pernah disandang oleh seorang perempuan. Selalunya ia hanyalah jawatan untuk lelaki saja. Jadi bagi saya sekiranya ada pihak-pihak lain ataupun adik dan wanita-wanita di luar sana yang macam rasa, oh patutkah aku masuk politik? Adakah aku akan mendapat tempat dalam politik? Jawapannya ya. Jadi teruskan untuk berpartisipasi dan opportunity itu akan datang. Ya, itu saja perasaan. Boleh tak tambah satu soalan untuk Boleh. Emilia, untuk pertanyaan utamanya pada yang
baru, anak-anak muda yang nak join, dia selalu tanya, bila dia saya bukan MK ataupun saya dah tua, jadi saya mostly ke wanita lah. Ya. Jadi diorang tanya, Puan Aziz, kalau saya nak masuk, apa beza MK dengan dia wanita, dia Ya. apa beza AMK dengan Sri Kandi? Sri Kandi itu apa? Dia punya perbezaan dua tu. Adakah diorang boleh masuk MK dan Sri Kandi ataupun diorang tu benda yang sama juga? Boleh terangkan sikit. Okey, mungkin saya rasa saya akan cakap sikit dan kemudian mungkin Lenny pun boleh tambah sikit sebab ya, kita pun berada dalam situasi sama kan. Jadi bagi saya AMK ni kalau daripada pandangan peribadi saya memang didominasi oleh lelaki. Tetapi dan wanita itu hanya ada peratusan yang sedikit dalam AMK, tapi masih ada, tak ada masalah. Sebab mungkin wanita itu lebih selesa bergaul dengan semua kan. Kita kata lelaki dan wanita. Tetapi ada setengah daripada mereka yang lebih selesa untuk bergerak sebagai Sri Kandi, iaitu wanita muda. Satu sayaan lain lagi untuk mereka macam satu latihan kepada mereka sebelum mereka masuk wanita. Kalau tanya saya pun eventually akan masuk wanita juga. Tapi selepas saya umur 35 tahun lah kan. Sekarang saya masih masih dalam AMK. Tapi Sri Kandi ini adalah lagi banyak dekat. Pendekatan dia adalah lebih kepada wanita lah. Kalau AMK ni menyeluruh sikit dan aktiviti-aktiviti yang diadakan juga sangat berbeza kan. Kalau di AMK mungkin kita ada konvoi motosikal dan kita ada tukar minyak hitam, aktiviti sebagai contoh. Tapi di dalam Sri Kandi perkara itu selalunya tidak berlaku. Dia mungkin akan pergi ke rumah anak yatim untuk memberikan bantuan dan di situ kita tanya individu itu sendiri, minat mereka menjerumus ke arah mana. Sekiranya ke arah aktiviti yang AMK, silakan. Boleh participate dalam AMK, tak ada masalah. Sekiranya lebih pada aktiviti ataupun pelibatan dengan wanita dan wanita-wanita muda yang lain, boleh terus berada dalam Sri Kandi. Ya, itu pendapat saya lah. Mungkin Lenny boleh tambah sikit. Okey, saya tambah sikit tapi saya tak bersetuju yang kata parti politik PKR sahaja yang ada yang kata dia sebab kita sebenarnya kita punya struktur parti sebenarnya lebih kurang dengan UMNO. Cuma apa yang membezakan kita dengan parti UMNO adalah kita satu unit, satu anggota kan. Di UMNO adalah perwakilan. So itu beza kita. Sebenarnya kalau ikut struktur pun daripada Majlis Presiden kepada FPP, lepas tu ada sayap kan. Kita AMK, sayap wanita dan kemudian yang cabang tu, tapi kalau di UMNO dipanggil ketua bahagian ataupun Sri Kandi ataupun wanita. So itulah, dan kita sebenarnya ada kecelaruan dari sudut organisasi lah pada saya kalau tanya. Sebabnya Sri Kandi ni sampai sekarang kita tak ada organisasi yang tetap. Dia hanya sebagai orang kata political might age untuk certain orang untuk kontrol wanita-wanita muda kat sana sebab ada yang pergi ke AMK dan kalau tanya saya berminat dengan AMK compare dengan wanita muda atau Sri Kandi sebabnya bila kita bersaing dengan lelaki, kita menunjukkan kita punya credibility dari sudut kepimpinan, orang lebih mempercayai dan melihat kita jauh ke hadapan lah sebab kita berani memecahkan blok pemecah stigma yang mengatakan perempuan tak mahu bersaing dengan lelaki. Jadi ini adalah kenapa kewujudan sayap-sayap ni pada saya adalah satu bentuk yang backwards lah. Tetapi perkara ini sudah lama berlaku. Even sebab kita pun tahu kita struktur sistem politik Malaysia kita adalah bersifat patriarki. Kebanyakannya di dunia adalah bersifat patriarki yang mementingkan kaum lelaki berbanding wanita. Jadi kita hanya memecahkan tembok kebuntuan ingin melahirkan pemimpin wanita itu pada abad ke-19 dan pada abad ke-20 baru agresif. Jadi untuk saya kalau kita nak laju speeding up tu saya rasa susah lah sebab yelah untuk sesuatu perkara untuk kita mengubah sesuatu keadaan daripada masyarakat neo-feudal kepada masyarakat yang majmuk yang sekarang ni kita nak rasa ni pun kita melalui pelbagai pilihan raya, pelbagai rencam daripada sudut masyarakat itu sendiri dan kita kena tengok pula politik Malaysia kita macam mana dan sekarang kalau kita nak cakap pasal isu politik Malaysia pun dah ruang lingkupnya sangat besar lah sebab kita dah menuju kepada multi-party. Betul. Cuma ialah betul bila kita kata Sri Kandi dengan AMK
Mana yang nak join wanita muda saja, mungkin tak selesa nak join lelaki, bolehlah dia join Sri Kandi. Macam itulah ya. Betul. Kesimpulannya. Okey. Betul. Okey, baik. Kita tujukan semula untuk Yusla ini. Soalan Ya. kedua dia sebenarnya, okey, sebagai seorang aktivis politik yang agak lama ya, apakah jangkaan Leni pada PRU yang akan datang, khususnya segmen pengundi muda yang mungkin baru kali pertama mengundi. Apa pandangan Leni mengatakan bahawa mereka akan ikut saja apa yang ibu bapa mereka suruh undi, ataupun diorang ada pilihan diorang sendiri tapi diorang tak nak sampaikan, ataupun bagaimana pandangan Leni sendiri tentang pengundi muda ni? Okey. Silakan. Untuk bercerita tentang segmen pengundi muda, kalau kita nak ambil contoh daripada undi 18, saya rasa agak terlampau baru untuk kita cakap segmen pengundi muda kita memihak kepada mana. Tetapi kalau kita tengok based on track record pada PRN Johor yang lepas, pengundi muda itu menghala kepada Barisan Nasional. Yang kedua baru Perikatan Nasional. Lepas tu baru PH dan kemudian baru muda, dan kita hanya dapat 17%. BN dapat 35%. Pada waktu itulah, pada Mac ketika PRN Johor. Tetapi sekarang apabila ada isu-isu semasa yang dibangkitkan, isu nasional yang panas, pengundi atas pagar itu dah melihat condong kembali ke arah pembangkang, dan itu terlampau awal lah. Tapi kalau kita tengok daripada pasca 2004 lah, PRU 2004, PRU ke-10 ke ke-11, PRU ke-10 menuju ke PRU 2008 yang tsunami politik tu, daripada pembangkang kalah teruk pada 2004 dan kemudian berjaya merampas 4 buah negeri. Itu satu dinamik politik di mana anak muda dan pengundi atas pagar saya consider adalah pengundi yang rasional. Rasional tu apabila mereka menuntut pemerintah atau pentadbir pada hari ini bercerita tentang masalah-masalah kebanyakan, masalah masyarakat setempat, masalah-masalah rakyat, bukannya isu-isu yang berbentuk perkauman. Ini isu-isu relatif yang dah terlampau lama berada dalam Malaysia. Jadi pada PRU 2008, masa tu kita tengok kebangkitan pembangkang dan membawa kepada PRU 2013, dan akhirnya kita berjaya menjatuhkan Barisan Nasional buat pertama kalinya. Kita boleh tengok peratusan peningkatan segmen pengundi muda itu sebenarnya meningkat. Tetapi kalau kita nak tengok, kita nak ukur kebolehpercayaan tu dengan pengundi umur 18 yang baru diluluskan pada tahun ini, pada tahun lepas, saya rasa itu terlampau barulah. Tetapi saya percaya jika parti-parti politik melakukan pendemokrasian dalam pendidikan politik, maka kita akan mencapai tahap di mana masyarakat Malaysia itu mempunyai tahap celik politik yang lebih tinggi lah. Tetapi sekarang kalau kita tengok trendnya, kalau kita tengok dekat parti-parti politik, even kita sendiri, UMNO, PAS bercerita macam mana nak tarik pengundi umur 18 nak mengundi kita ni. Ada yang masih berada di bawah ketiak ibu bapa mereka sebab mereka ni tidak bekerja, mereka masih belajar. Dan isu-isu pokok yang perlu kita tackle sebenarnya adalah isu-isu pendidikan, sebab mereka adalah golongan yang terkesan akibat daripada pemerintahan yang tidak mengambil kira isu-isu pelajar ni, isu-isu mahasiswa lah. Dan saya rasa apa sahaja yang Kementerian KPT lakukan akan memberi impak kepada pengundi 18. Adakah mereka akan condong kepada pembangkang ataupun kepada kerajaan. Tapi terlampau awal untuk kita cakap lah kat mana kecondongan tu. Tetapi kalau kita tengok statistik yang mengatakan daripada SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, dia kata 15.8 juta pengundi muda umur 18 tahun diluluskan pada awal tahun 2022, yang ni yang latest yang saya baca, dan 5.8 juta adalah pengundi yang di mana tidak ambil tahu tentang politik walaupun mereka dah umur 21 tahun ke atas, tetapi mereka tak pernah daftar. Tetapi sebabkan kita ada automatic voter registration, jadi nama mereka ni dah automatic masuk. Jadi kita nak tackle 5.8 juta pengundi yang memang tak ambil tahu langsung pasal politik pun dah satu masalah. Lepas tu ada lagi 15.8 juta pengundi-pengundi muda yang berkemungkinan tidak berminat dengan politik semasa kerana mereka betul-betul tak tahu. Jadi saya rasa ada satu
mungkin ada satu faktor juga di mana anak-anak muda yang umur 18 yang tidak tahu tentang politik, mereka akan ikut sahaja apa ibu bapa mereka undi. Contoh kalau mereka mak ayah mereka undi Barisan Nasional, mungkin kemungkinan besar mereka akan undi itu sebabnya mereka tak tahu apa-apa. Tapi saya tak boleh pukul rata semua pengundi umur 18 itu begitu. Ini saya rasa yang tidak celik politik. Yang celik politik biasanya berada di kawasan urban area. Kawasan-kawasan seperti Selangor, di wilayah ni saya rasa mereka mendapat info yang lebih laju lah sebab internet connectivity pun lebih pantas berbanding kalau pergi Sarawak, Sabah pun kadang-kadang kita boleh tahu internet connectivity itu tidak sampai. Ada yang kalau sampai kena panjat pokok so benda-benda macam tu yang saya rasa kenapa orang masih lagi akan mengikut kasta-kasta politik feudal ni. Jadi kita nak kata anak muda mencondong kepada pembangkang itu saya rasa tidak boleh nak kata 100% sebab kita kena tengok unjuran kenapa pengundi muda ini minat politik dengan tidak. Sebab kalau kita tengok dalam parti politik yang rata-ratanya ada pada hari ini, anak-anak muda yang aktif dalam politik adalah anak-anak muda yang golongan bangsawan. Kalau UMNO kita tahulah, tengok contoh Najib Razak kan, ayah dia Perdana Menteri, dia pun nak Perdana Menteri. Jadi ini adalah elit-elit politik yang memang dah biasa masuk dalam politik. Even Datuk Seri Anwar Ibrahim, anaknya Nurul Izzah adalah orang politik yang mendapat tempat dengan mudah. Dan kita nak dapatkan anak muda yang bukan daripada keluarga politik masuk politik dan ditempatkan itu sebenarnya susah. Kalau tanya saya lah, sebab saya adalah orang yang tak ada background apa keluarga orang politik ke apa, memang daripada background keluarga yang biasa. Kita andaikan anak-anak muda yang nak masuk politik yang backgroundnya biasa sahaja, perlu struggle. Saya rasa Amelia pun bukannya daripada keluarga politik So Betul. ini benda-benda yang saya rasa orang kena cakna jugalah. Sebabnya anak-anak muda yang nak masuk politik, mungkin mereka ada rasa ataupun satu pemahaman yang mengatakan politik ini lebih berkastakan kepada orang-orang yang elit politik sahaja dan kita masih belum memecahkan tembok ini kerana pada hari ini pun parti-parti politik kita bersosokkan kepada individu-individu yang mempunyai background dalam politik dan kita nak latih lagi, nak pengkaderan kepada anak-anak muda yang keluarganya tak ada kena mengena langsung dalam politik. Mereka nak masuk, nak memecahkan tembok-tembok nepotism ataupun orang cakap sistem feudal lah. Kita panggil itu adalah sistem feudal. Yang benda yang dah lama diwarisi hingga sekarang pun itu sebenarnya agak sukar. Jadi mengambil masa tapi saya percaya PKR adalah satu parti yang lebih ke hadapan sebab saya tak nampak lah dia sengaja nak lantik anak ke duduk di posisi tu. Ya lebih bersikap yang macam saya katalah lebih bersikap politik substantif. Dia meletakkan seseorang itu kerana pencapaian dia, apa sahaja ideologi yang dibawa dan berapa apa sahaja yang dilakukan di peringkat akar umbi. Saya rasa itu adalah kenapa saya lebih berminat dengan PKR lah sebab kita boleh nampak mereka boleh merekrut mana-mana anak muda yang ingin masuk dalam parti politik dan mengangkat mereka sebagai pemimpin atas hasil kerja dan saya percaya perkara itu perlu diteruskan dari masa ke semasa lah. Saya nak tambah sikit berkenaan dengan undi 18 dan juga setelah diimplementkan undi 18 ni. Saya baru-baru ini sewaktu PRN Johor, saya ada ke Johor di bawah NGO, nama NGO dia Arus Anak Muda dan kami telah melaksanakan sewaktu itu program pendidikan politik di bawah nama Undi Johor. Dengan harapan sebab kita tahu sewaktu implementasi undi 18 ini dan PRN Johor itu dia punya jarak terlalu dekat. Jadi apabila di-announce ataupun dimaklumkan undi 18 ini sudah digazetkan, PRN Johor itu telah berlaku. Jadi tak sempat untuk anak-anak muda ini catch up sebenarnya kita katakan. Jadi kami telah ke sana untuk melaksanakan pendidikan politik secara seminggu lah kita ada dekat situ dan melalui experience yang saya lalui sendiri, saya dapat lihat on the ground bila kita pergi Johor Bahru kita bukan bercakap pasal Kulai, kita bukan bercakap pasal Simpang Renggam dan sebagainya. Kita bercakap pasal Johor Bahru. Saya ke Johor Bahru waktu itu dan kita telah interview beberapa anak muda yang berumur 18 tahun. Dan soalan pertama ataupun soalan pertama dan kedua yang mereka tanya kat kami ialah saya dah boleh mengundi ke? PRN, bila PRN Johor? Mereka sebenarnya tak tahu
sebenarnya mereka dah boleh mengundi, mereka tak tahu automatic registration itu sudah pun berlaku. Mereka juga tidak tahu PRN Johor itu akan terjadi waktu tu. Jadi saya terkejut sebab kita bukan pergi kampung, kita pergi Johor Bahru. Jadi melihatkan keadaan itu, saya fikir dan saya kira sangat penting pendidikan politik itu. Saya sangat setuju dengan saudari Yuslaini. Sekiranya parti-parti politik tidak mengambil jumlah pengundi muda ini sebagai satu jumlah yang sangat penting yang akan boleh swing votes, itu adalah satu tindakan yang sangat salah. Dan kita harus bergerak sekarang, bergerak dengan lebih agresif untuk kita tap kepada pengundi-pengundi ini. Yang sebenarnya buat kata Yuslaini tadi, sekiranya dia tak tahu, ikut je lah ayah dengan mak dia undi apa. Itu ke pengundi-pengundi yang kita nak kan? Sebab kita dah bagi rights ataupun kita dah bagi dia punya kemudahan untuk dia mengundi dan memilih pemimpin-pemimpin dia. Kalaulah mereka menggunakan rights tu untuk dengan mengikut apa yang ibu bapa mereka pilih, jadi saya rasa itu akan go to waste lah sebenarnya kita kata, membazir. Ya, jadi pendidikan politik tu sangat penting. Semua pihak harus menggembling tenaga lah bagi saya. Macam akak sendiri tambahan lah. Sebab akak memang berada di kampung Tapah. Kalau nak ikutkan Tapah ni memang anak-anak ada 7,000 pengundi anak muda Ami yang 18 tahun tau. Memang ramai. Jadi amat tough lah sebab yelah ini kira agak Tapah ni lubuk UMNO. Jadi memang dia susahnya adalah bila orang UMNO pergi ke sekolah ataupun ke kampung, diorang ni tak beritahu logo tau. Diorang tak tunjuk logo. Diorang hanya letak nama saja calon. Nanti nama. Contoh. Fulan ni. Jadi anak-anak ni kita di balik rumah ataupun anak saya sendiri anak saya yang berumur sekolah menengah ni akan mengundi juga. Dia pun cakap, Umi, ada orang dia buat penyampaian sekolah tapi dia ada letak tag nama YB ni lah. Nanti dia suruh kakak pergi ni. Betul ke Umi? Kata, kenapa kakak? Jangan. Kata, itu baru anak ni ibu dia yang seorang politik. Macam mana pula orang kampung yang berbeza. Memang tough lah untuk orang-orang kampung. Untuk itu saya cakap, macam soalan saya memang saya tujukan anak-anak ni akan ikut cakap ibu bapa je lah. At the end of the day. Nak undi siapa? Betul, saya sangat setuju. Betul lah, itulah yang saya kata kawasan-kawasan di semi-rural sebab Tapah tu adalah semi-rural. Apa kalau pergi Sabah Sarawak tu rural lah kebanyakannya. Dan kita boleh tengok segmen-segmen pengundi yang rural, urban, semi-urban, semi-rural dan rural ni kadar celik politik dia kita nak kata berbeza untuk di kalangan setiap anak muda. Kalau kita tengok di Selangor, Pulau Pinang, di wilayah sendiri, anak muda berebut-rebut untuk tahu tentang politik semasa negara dan politik dalam negeri itu sendiri. Tetapi kalau pergi Terengganu, Kelantan, Sabah Sarawak ni, saya rasa bergolak macam mana pun mereka masih lagi tak woke. Contoh kita ambil contoh terdekat PRU 2008. Pada waktu itu saya ingat ketika BN hilang majoriti 2/3 tu, ada satu PRN di Perak disebabkan bukan PRN, sepatutnya Perak tu PR Pakatan Rakyat yang menang, tetapi disebabkan ada lompat parti. Itu biasa, Perak selalu macam tu. Dan satu nasional. Pada akhirnya tumbanglah kerajaan negeri Perak pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya tengok segmen-segmen pengundi muda di Perak, mereka tak ambil tahu pun. Dan ia hanya menjadi perdebatan di kalangan ahli politik di negeri Perak itu sendirilah. Tetapi ini adalah salah satu faktor yang saya rasa kalau kita kena tengok jugalah demografi dekat kawasan tu macam mana, internet connectivity, unjuran-unjuran tersebut mempengaruhi sebenarnya kepada kadar anak muda itu untuk ambil tahu tentang politik. Baik. Okey, baik. Saya pun ada something nak add, Kak. Sikit lagi. Sebab saya rasa walaupun kita tengok anak muda ni kebanyakannya berada dekat Twitter. Kalau kita cakap pasal social media lah. Twitter, Facebook ni kurang sikit. Twitter mungkin lagi banyak. Tapi bagi saya apa yang dipaparkan di Twitter tu mungkin kita nampak lebih ramai anak muda yang ke arah opposition atau ke arah pembangkang atau ke arah keadilan, tetapi itu hanyalah satu daripada medium untuk mereka berkomunikasi. Itu adalah bukan satu faktor yang boleh menyebabkan mereka mengundi ataupun memberi dah confirm anak muda datang dekat kita. Sebab kita tengok Twitter tu semua support
keadilan tu. Jadi kita dah shock sendiri, Ah, kita dah selesa. selesa dekat situ. Jadi itu yang saya rasa sangat bahaya. Tak boleh terjadi. Kita tak boleh rasa Twitter atau social media itu sebagai satu medium untuk kita track kita punya voters. Kita kena pergi on the ground, kita kena tengok sendiri apa sentimen-sentimen dekat kawasan. Betul. Itu saja daripada Betul. saya. Okay. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sebenarnya kita punya masa pun dah ke hujung. Okay. Dah hampir sejam. Jadi mungkin Sekejap kita boleh Sekejap je. Sekejap je kan? Sekejap je. kan borak-borak dah seronok sembang. Okey. Jadi mungkinlah kita nak buat kesimpulan lah untuk semua. Mungkin Emilia boleh bagi kesimpulan lah untuk tajuk wanita penentu siapa Tawan Putrajaya ni secara keseluruhan. Silakan. Okey. Okey, bagi saya topik ini adalah sangat penting. Wanita memainkan peranan yang penting, satu angka yang sangat besar. Jadi parti-parti politik dan juga pemimpin wanita di luar sana tidak seharusnya menidakkan atau tidak seharusnya memandang enteng representasi ataupun jumlah peratusan pengundi wanita ini, dan kita sebagai parti politik harus mengambil langkah yang lebih proaktif dan juga kita harus step lah kepada wanita-wanita ini supaya peratusan tinggi yang kita dapat pengundi wanita secara general ni akan keluar mengundi sewaktu PRU 15. Itu yang paling penting, itu adalah objektif utama kita lah bagi saya. Dan kepada mungkin anak-anak muda, wanita muda yang berminat untuk join politik, bagi saya jangan takut. Kita ada ramai yang boleh membantu di dalam parti politik ni. Joinlah Keadilan. Kita ada ramai anak muda, wanita muda seperti saudari Lani dan juga saya sendiri yang akan boleh membantu mereka untuk mungkin awal-awal tu tak selesa kan, tak tahu. Kami akan guide kan macam mana. Jadi jangan takut untuk masuk ke dalam politik kerana kita memerlukan lebih banyak orang-orang yang kompeten, anak-anak Boleh muda. share Facebook ke untuk siapa-siapa boleh PM ke kan. Boleh Boleh kan. Okay. Nanti ramai follow lah ni. Boleh lah. Boleh. Facebook saya Emilia Zainabila. Ikut nama saya, ejaan nama ni je. Kalau cari saya dekat Facebook, Twitter dan juga Instagram, semua bawah nama yang sama. Emilia Zainabila. Ya. So, siapa nak Itu anak daripada muda saya. nak tanya terus nak jadi ahli keadilan boleh ke sana. Boleh, tak ada masalah. Silakan Leni untuk kesimpulan tajuk ni. Okey, kesimpulan kita. Sebab tajuk kita hari ini adalah pastinya adalah pasal wanita. Tajuk highlightnya adalah wanita, tetapi ada sedikit tentang anak muda. Jadi saya fikir kalau kita combinekan sekali wanita dan anak muda ni, bolehlah saya simpulkan memberi undi signifikan kepada parti-parti yang sedia ada lah. Jadi kalau kita tengok dekat parti-parti politik, di mana-mana parti politik pun sumbangan tenaga wanita itu ada sangat banyak. Even parti UMNO sendiri yang bertapak begitu kuat, mereka memerlukan pergerakan kaum ibu yang menyebabkan kuatnya dia punya dasar parti itu sendiri yang membantu UMNO kepada tahap sekarang. Jadi PKR DAP juga sedang melakukan hal yang sama selepas pasca PRU 2008 kalau tak silap, kita baru start mengambil balik apa sahaja yang kita terkebelakang berbanding UMNO, dan pada hari ini kita dengan UMNO ni ibarat tengah bersaing lah dari sudut partisipasi wanita. Dan kita perlu bukan sahaja perlu berdasarkan kuota, tetapi macam saya cakap tadi, kita nak politik yang pencalonan wanita itu berdasarkan meritokrasi, politik substantif yang membawa isu-isu masyarakat ke hadapan, bukan sahaja untuk kita nak cukupkan kuota. Kalau kita sekadar cukupkan kuota, kita akan adalah Zuraidah Kamarudin lagi. So kita tak nak lah. Kalau boleh kita nak orang-orang yang betul berpegang pada prinsip, betul-betul faham ideologi parti itu sendiri. Jadi saya setuju yang bahawasanya wanita sebenarnya adalah penentu kepada siapa, kerajaan mana yang akan mentadbir Putrajaya. Seandainya contoh parti UMNO yang lama pun, kalau mereka gagal mendapat undi wanita, mereka juga pada akhirnya akan kalah. Sebabnya undi wanita ini sangat penting. 50.97% ni bukannya sikit, banyak. Dan kalau kita berjaya membawa keluar, berjaya meyakini wanita-wanita, maka kita akan dapat undi-undi yang swing vote yang lebih tinggi lah. Dan ini yang Timbalan Presiden yang selalu sebut, kita nak pengundi atas pagar. Pengundi atas pagar ni adalah pengundi rasional yang kita perlu tarik, dan
kenapa, macam mana nak tarik pengundi nasional ni? Jawapannya adalah kita bercakap tentang isu-isu semasa, isu-isu kebajikan. Wanita ni bila kita cakap hal kebajikannya, mereka akan terus terkesan lah, contoh keganasan rumah tangga, domestic violence, sexual harassment, tentang diskriminasi di tempat kerja. Ini adalah isu-isu basic yang dah lama wujud akibat sistem feudal di Malaysia. Jadi saya rasa parti pembangkang khususnya perlu ambil peluang ini untuk mendapatkan undi wanita dan supaya kita dapat menang lebih banyak di banyak seat lah DUN ataupun parlimen. Dan saya juga ada pesanan untuk anak-anak muda, especially wanita, kepada adik-adik di luar sana, jangan takut untuk masuk parti politik. Parti politik ni tak tekam orang, yang tekam orang tu orang kat dalam tu je. Dia macam biasa akan ada perbezaan pendapat, kadang-kadang kita akan jumpa pelbagai personaliti dan watak, tetapi anda perlu cekalkan diri. Kadang-kadang perbezaan pendapat itu biasa, kadang-kadang orang tak cukup kenal, jadi persepsinya akan ada di sudut yang berbeza. Macam saya, orang selalu cakap saya garang lah apalah, tapi kalau jumpa okey je. So kita akan ada karakter-karakter yang begitulah. Jadi jangan takut, perlu kehadapan. Kalau risau nak masuk parti politik, mungkin boleh tanya kawan-kawan yang dah masuk dalam parti politik bagaimana untuk naik dan bagaimana untuk contribute dalam parti itu sendiri. InsyaAllah lama kelamaan anda akan dipandang juga oleh pimpinan. Macam saya pun 2014 saya masuk, ni dah 2022, saya masuk pun dah awal, tetapi saya memang observe dulu. Saya memang bukanlah maknanya kita nak masuk politik ni kadang-kadang bukan sekadar untuk nak ambil jawatan. Kita nak apa yang kita nak contribute pada parti. Dan saya rasa pentingnya untuk orang yang berpartisipasi dalam politik ni adalah faham kenapa mereka masuk dalam politik. Mereka nak ubah apa, sistem apa yang ingin diubah dan apa pembawaan untuk bagi balik kepada masyarakat. Dan saya setujulah dengan kata-kata siapa ni, Dream Baker Walk, dia kata politik ni adalah seni sebemungkin. So kita tak boleh nak kata lah tentang sesuatu yang tidak pasti. Jadi kalau anda yang berminat dengan parti politik mana-mana pun, tak kisahlah apa ideologi yang anda ingin perjuangkan, make sure anda perjuangkan perkara yang betul, yang memikirkan generasi akan datang. Pada akhirnya ini bukan penentu hidup anda sahaja, tetapi apa yang anda bawa pada hari ini adalah penentu generasi pada akan datang. Itu saja. Masya Allah. Terbaik daripada dua panelis ni. Boleh saya tahu background Emilia dengan Leni ni ada belajar pendidikan dalam politik ke? Politik sains ke? Ada ke? Ke memang Tak ada. memang baru? Tak ada. Kalau Tak ada, ikut saya tak pendidikan ada. asal belajar dulu apa? Perjalanan. Perjalanan. Ya. Saya Macam ambil ni psikologi. background belajar apa dulu masa kat universiti dulu? Psikologi, tapi Psikologi. pasal politik ni saya ambil minor subjek, cuma saya tak ada ke dalam sangat, tapi saya banyak membaca lah. Reading paling penting, kita kena tahu sejarah, apa ideologi, struktur politik Malaysia, itu yang penting kot supaya kita boleh ulang lagi ke hadapan lah. Oh, macam Emilia background pengajian apa kalau ikutkan yang dulu Okey, sebelum saya belajar accounting sebenarnya, perakaunan. Ya, perakaunan. Tapi saya daripada sekolah memang saya waktu tu participate dalam pasukan debat. Kemudian daripada situ kita memang every day, memang setiap hari saya kena baca paper. Kena baca surat khabar kan. Jadi daripada situlah sebenarnya saya build saya punya interest kita katakan dalam politik ni lah. Sebab hari-hari kena baca benda, saya tertanya-tanya, kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Jadi lama-lama sendiri minat tu datang dengan sendiri. Ya. Oh, bagus-bagus. Sebab macam saya sendiri, walaupun seorang pensyarah dalam bidang IT, software engineering, dia Wah. sebenarnya kalau kita punya pengajian ni memang tak akan relate dengan apa-apa politik pun sebenarnya. Memang kita ikut teori, ikut buku kan. Jadi bila kita join politik, betul kata orang reformasi yang lama, kau tak akan belajar politik ni daripada buku. Bukan, dia kena rasa sendiri, dia kena sepak terajang, jatuh, bangun dengan politik. Betul. Baru kita tahu apa itu politik. Cuma Faham? seperti macam kesimpulan saya sendirilah sebagai moderator, niat saya sebenarnya untuk join politik bila saya tinggalkan kerjaya pensyarah, saya pulang balik kampung, sebenarnya asalnya untuk jaga orang tua. Kita nak tengok perubahan, kita tengok kenapa tempat aku tak maju-maju daripada aku kecil sampai besar, dan kita nak tarik anak-anak muda balik ke kampung. Itu je tujuan saya. Sebab selagi tak ada kemajuan,
especially di Tapah lah, saya kena terus terang lah. Jadi kita tidak akan, sebab pemimpin dia tidak ada sebarang perubahan dalam tempat tu. Jadi kita kena berubah kerajaan dan kita nak menarik balik anak muda sebab saya takut. Saya takut di hari tua saya tak ada siapa nak jaga saya sebab anak saya tak boleh nak balik. Nak kerja kat mana? Apa Betul. yang ada kat sini? Jadi itulah niat saya dan saya harap generasi lain yang saya akan datang pun akan memikir benda yang sama, bahawa bukan kerja di wilayah Selangor saja boleh cari kerja, balik kampung pun ada kerja. Betul. Cuma kita ni kerajaan yang kena sediakan tempat kerja untuk mereka. Setuju. Itu saja. Mungkin itu saja untuk malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Amelia dan Leni kerana sesi perkenalan dan sesi kongsi ini adalah amat bermakna bagi kami semua dan terima kasih banyak. So kita end up kita punya forum pada malam ini tentang tajuk wanita penentu siapa tawan Putrajaya. Itu saja. Selamat malam. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Salam. Thank you. Bye. Go back to ni Raja.